Bismillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin summa amin, fa amma ba'du. Seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat tidak dilupakan kepada AJK Surau Tahfiz Ad-Diniyah yang paling special dan istimewa anak-anak hufaz. Kalau ada bonda, wakil pemuda, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita boleh sambung kuliah sebelum kamu semua bercuti. Ada cuti tak? Bila start cuti? Khamis. Ustaz dah start cuti bila? Hari Jumaat. Lepas hari terakhir persekolahan. Bukan sekolah ustaz saja, Taman Malawati, mana-mana sekolah pun cuti. Kurang lebih 4 minggu ataupun sebulan. Tapi ustaz tak cuti. Kenapa? Bertugas sebagai pengawas peperiksaan SPM. Bermula tadi 20 hari bulan untuk bertulis. Sampai jadual ustaz di satu pusat 15 hari bulan Mac. Bahkan seawal 30 Januari, kamu kalau sekolah menengah telah mula mata pelajaran yang pertama, iaitulah amali sains untuk lisan. Kemudian oral, mendengar, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sampailah tadi mula SPM. Mungkin anak-anak tuan-tuan di sekolah masing-masing, dan ustaz tak cutilah kerana menjadi pengawas di satu pusat untuk pelajar-pelajar. Kamu pun cuti juga walaupun tidak mengikut arus perdana Kementerian Pelajaran ataupun Pendidikan Malaysia, mesti ada cuti walaupun sekolah tahfiz. Cuti adik-adik ni selama mana? Sebulan juga? 10 hari. Eloklah tu. Kalau sebulan nanti lupa 2 juzuk. Jadi 10 hari cukuplah tu. Cuti sekalipun murajaah, mentalaah dan ulang kaji apa yang kita belajar. Jadi sebelum kita cuti sempat malam ni kita belajar kitab kita terus untuk jimatkan waktu dan masa yang ada pada punca dan sebab yang berikutnya. Sebulan yang lalu adik-adik masih ingat kita belajar qawaidul fiqhiyah, kaedah fiqh. Siapa boleh ulang kaedah fiqh yang banyak di samping Quran, hadis, ijma', qiyas, aqwalus sahabah, kata-kata sahabat, ada kaedah formula fiqh dalam banyak-banyaknya yang bulan lepas ustaz sebut. Tolong sebut balik.
dalam banyak-banyak kaedah fiqh. Kita belajar apa bulan lepas? Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Bagus. Apa maksud dia? Bagus. Bahasa Inggeris? Bagus. Something is better than nothing. Maknanya mala yadruku kulluh, benda yang tidak boleh kita buat semua sekali, la yutraku kulluh, jangan kita tinggal semua sekali. Tak boleh hafal 10 juzuk, hafal 5 juzuk. Tak boleh hafal 5 juzuk, hafal 3 juzuk. Tak boleh 3 juzuk, sejuzuk. Walaupun tak boleh sejuzuk, setengah juzuk. Kita yang bukan tahfiz ni pun sama. Tak boleh baca macam mereka kan. 2-3 juzuk, bacalah 2-3 line. Termasuk juga di dalam belajar. Tak boleh belajar panjang sampai sejam setengah. Itu forum perdana Isra' Mi'raj. Boleh ada 35 minit hingga 45 minit, cukup. Tengok keadaan. Jadi jangan tinggal langsung kuliah. Kalau ada masalah, kadang-kadang sampai isyak kita berhenti. Kalau ada masa sikit, masing-masing tak sibuk nak buka puasa lah itu ini, kita buat sampai sejam pun ada. Jadi bukan sekadar kita belajar kaedah fiqh, pelajaran yang paling basic pelajaran kitanya kita dapat sikit. Tak dapat banyak, tapi dapat sikit. Sikit punca pada sebulan yang lalu. Kita tidak boleh habis semua sekali tajuk itu, tetapi dapat sikit pun jadi. Tak boleh habis banyak, tak boleh buat banyak, tak boleh mengajar banyak, maka sikit pun jadilah. Sampai mana ni? Punca yang kita sempat kupas sikit, iaitulah kepapaan, kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Betul? Muka surat apa? Kuat sikit. Bahasa Arab as-safhah, muka surat. Page as-safhah 100. Ni nak kena marah pula lah ni. Ni kena motivasi balik ni. Pejam mata tanya, hanya cakap. Cuba cakap jelas. 100. Kena denda ni malam ni. Tadi bunyi kan kamu cakap 130 ke 36. Jadi confident dengan jawapan tu. Sekali lagi siapa yang cakap? Muka surat 100. Ada orang. Ingat tak ada orang. Tak jawab cikgu tanya. 100. Okey. Dalam bahasa Arab, safhah. Safhah, maksud Inggeris, page 130. Berapa tu? 130. Engkau sebut bahasa Arab. Sebab kita kan sekolah tahfiz. Safhah 130. Bahasa Arab 130. Safhah tu muka surat. Tepi ada tambah waw. Mi'atun wa salasuna. Kenapa dia tahu awak tak tahu kopiah merah? Padahal tahfiz yang sama. Mi'atun 100 wa salasuna. Okey, page 130 ataupun 130. Bahasa Arab as-safhah mi'atun wa salasuna. Sebut adik kecil 130. Sebut ulang balik 130. Pandai dia buat lawak. Bahasa Arab lah dik. Okey. Bagus. 140. Pandai. 190. Okey, 199. 99. Mi'atun 199. Mi'atun 99 apa? Tis'ah wa tis'una 99. Mi'atun tis'ah wa tis'una 100. Mi'atun 99 tis'ah 9 wa tis'una 90 dengan 9 99 lah. Okey adik, 200 sebab datang lambat. 200 bahasa Arab.
Lepas 199 mi'atun tis'ah wa tis'una mi'atani, bagus. 201 wawahidun. Mi'atani wawahidun, 200 dan 1. Okey, 299 mi'atani 200 macam tadi. Mi'atani okey, mi'atani tis'ah wa tis'una, tak ada wawalah, wa tis'una. Mi'atani tis'ah wa tis'una, 300 mi'atun 100, mi'atani 200, 300, 300. Malam ni setakat 300 saja. Salasu mi'atin. Salasu 3. Salasu mi'atin 300. Boleh? Bulan depan Ustaz tanya. Bulan depan saja 3,000 pula dan 3 million. Okey, mi'atun wasalasuna. Siapa nak baca muka surat 130? Tajuk asal dia, dek, al-faqrul ladzi yukhayyimu ba'dul buyut. Bahasa Melayu, kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Awak baca, kemudian Ustaz urai. Silakan. Baca. Very good. Ahsanta. Kita dah baca paragraf yang pertama kan, so kita nak baca yang kedua saja, iaitulah solusi. Bulan lepasnya, antara yang termaklum bahawa apabila seorang anak tidak mendapat di rumahnya apa yang boleh mencukupinya seperti makan, minum dan pakai, dan tidak mendapati orang yang boleh membantunya untuk mengacapi kehidupan yang selesa, dan apabila dia melihat di sekelilingnya dia dapati semuanya susah, miskin dan tidak punya, maka ketika itu tidak syak lagi dia akan meninggalkan rumah itu untuk mencari rezeki dan kemewahan. Pada ketika itulah dia akan ditangkap oleh tangan-tangan jenayah yang jahat serta dikelilingi oleh gejala-gejala kemerbahayaan dan penyelewengan. Maka dia mulalah terkenal sebagai seorang penjenayah dan menjadi bahaya kepada orang ramai, kekayaan dan harta benda. Ini yang tak ada kitab untuk ayah-ayah yang telah kita kupas bulan lepas. Dia sebut dari sudut nasnya, bukan semestinya begitu, tapi kronologinya begitulah. Apabila dah buka mata, orang lain nak makan, ada makanan, tapi mereka tak cukup makan. Kalau nasi ada, lauk tak ada. Kalau lauk orang lain 3-4 jenis, ya hanya lauk ikan kering. Kalau pakaian pun orang lain bertimbun-timbun, beralmari-almari, tapi dia terpaksa bertukar ganti, tunggu abang balik ataupun adik balik, baru dia boleh pergi sekolah. Kenapa? Nak ambil baju ataupun seluar abang. Sampai ada satu kes reality apabila sampai ke sekolah dia selalu cekak pinggang. Apabila dia cekak pinggang ni nampak macam biadab. Okey, sampai cikgu pun marah dan rotan dia. Apabila dia selidik, rupanya dia cekak pinggang kerana tak nak seluar dia terlondeh dan jatuh. Kerana apa dia lambat? Kerana dia kena tunggu saudara dia tadi balik. Kalau abang-abang lah, kalau kakak-kakak lah. Apabila kakak abang ni balik, barulah dia boleh untuk pergi ke sekolah. Jadi lambat lah. Jadi lambat tadi kerana tunggu, iaitulah tunggu bagaimana nak dapatkan seluar daripada adik dia ataupun abang dia. Dan dia cekak pinggang bukan biadab, tetapi kerana tengah kuliah tuan. Ni pun kan tak tahu kita tiap-tiap masa di kuliah. Surau pun satu hal juga. Tapi tak sebut nama, tak apalah ni. Ini surau juga, pengerusi surau. Tuan-tuan pun kadang-kadang ni nak telefon ni ingat orang sikit. Dia telefon macam mana? Hari Jumaat duduk tengah khutbah. Nampak sangat dia tak pergi masjid lagi. Dia tak meraihkan yang dia tak apalah, kita ni duduk tengah khutbah pun telefon lagi.
Ini pun satu hal ni. Jangan buat malu company. Orang duduk masjid tu, azan tu kan? Azan tu. Waktunya kita boleh imagine lah. Maknanya kalau waktu azan, nak iqamah tu, kalau ustaz-ustaz tu alim, orang jenis warak ni duduk surau lah. Buat malu company dia ni. Adik pun sama. Jaga adab. Apa dia? Kita dah biasa pergi karaoke. Kita pergi biasa lara. Kita kan lalai. Kita ingat orang tu lalai ataupun lara macam kita juga. Jadi jagalah sikit aib kita. Sebab waktu tu waktu maghrib. Kita dah tak pergi masjid. Kita telefon orang. Contohlah ni. Kalau kita tu AJK ke masjid kan. Kita dah tahu. Waktu yang sesuai. Kita nak telefon untuk imam. Untuk pendaftar nikah. Untuk nikahkan anak kita. Ataupun ustaz-ustaz. Sebab dia tahu. Tapi kalau orang yang dia ikut diary dia je, kadang-kadang waktu bukan semayang. Kadang-kadang Ustaz pernah terima pukul 3 pagi dia telefon. Kita ingat kan buat apa dia? 3 pagi dia telefon kita tu, mesti ada emergency kan? Dia telefon, dia nak bagi tahu dia bangun solat tahajud. Aduh lah. Kita jumpa kali pertama dekat masjid tu, dia ambil nombor kita. Ustaz, saya bangun salat tahajud ni. Kenapa buat laporan pada saya? Ini pun macam-macam jemaah ni kan. 2-3 kali dia buat begitu, tak apalah, teruskan. Jadi kita buat laporan, takut timbul riak pula. Dan tak pernah sabar kita bangun tahajud, kita call orang pukul 3:30 pagi. Ini pengalaman ustaz ni. Bukan cerita rekaan. Untuk apa ya? Orang ni kalau kita layak macam-macam. Dia nak bagi tahu, dia pukul 3 pagi dia telefon orang. Entah orang tu duduk buat apa. Maaf cakap, kena pengantin baru sebab jimat. Dah kita. Allahu Akbar. Adik, kembali berisik. Bukan marah, tapi itu pengajaran untuk kamu. Kita letak kat bawah dulu. Kalau dia telefon lagi, kita marah dalam kuliah. Cerita siapa dia? Sampai mana tadi saya? Kronologi. Okey, itu di antara family yang pertama. Family yang kedua bukan begitu masalahnya. Okey, apabila dia cukup makan tapi tak cukup pakaian, ni tak cukup pakaian, tak cukup makan, tengok rancangan bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Sampai dia pun terpaksa pergi berhenti ke sekolah, kemudian pergi kerja kat mekanik mana ataupun kerja ambil upah mana, konon-kononnya untuk mungkin bantu family. Okey, sekali ke tempat kerja dia mula hisap rokok. Tempat mekanik tadi dia mula berkawan dengan abang-abang yang dibuang sekolah. Dia mula pandai merempik, isap rokok dan buat benda yang terlarang. Jadi bertambah masalah. Ini contoh saja. Tidak semestinya ikut skrip ini. Tapi dia bagi tahu tu kronologi. Kalau tidak kes ini, dia jadi kes itu dan seumpamanya. Jadi puncanya kerana tak cukup keuangan dan juga duit. Kamu semua cukup. Yang penting papa mama nak kamu hafal 30 juzuk dalam tempoh 2 tahun ataupun 2 tahun setengah. Kalau cerdik setahun 8 bulan. Kalau tidak 3 tahun 4 tahun. Semua papa mama tanggung. Semua ibu ayah. Tak perlu fikir pasal apa. Ustaz ayah nak Aiman hafal sampai boleh jadi hufaz. Boleh jadi orang yang hafal Quran. Sebab ayah dulu tak sekolah hafiz. Ayah nak anak ayah seorang jadi hafiz. Tak payah fikir pasal duit, pasal makan. Ayah tanggung. Ayah dia kontraktor besar. Ada fikir pun, rumah ni duduk kat sini selesa, rumah banglo kita tinggal, duduk di atas dom ataupun katil masing-masing. Kalau dekat rumah kamu tidur tenggelam separuh badan, sweet dream. Ni bukan, tapi dek kerana apa dia? Dek kerana your mom ataupun your dad nak apa dia? Nak you jadi hufaz. Kalau kat sekolah pun begitu juga. Ada fikirlah masalah keuangan, nak tukar kasut ni dah robek sangat, dah buruk sangat. Sebut saja ayah boleh beli. Ada orang berkeluarga begitu kan? Yang penting belajar. Tapi bagi mereka nak belajar yuran PIBG tak bayar lagi. Nak ambil result SPM tak boleh. Kenapa? Tak bayar yuran majalah PIBG. Contoh isu kan. Jadi dia jadi keceraluan. Nak belajar lagi, nak cari duit lagi. Rumah dalam 5 masuk ni. Dah masuk setengah tahun 6 bulan dah. Dia selalu dengar mak ayah dia ni ataupun mungkin mak dia ni dimarah oleh tuan rumah. Dimaki hamu daripada atas dia dengar. Tak keluar juga aku halau rumah ni sebab tak bayar. Betul juga sebab tuan rumah pun sebulan okey, 2 bulan okey. Ni dah 6 bulan tak bayar. Nah.
dia sewa rumah, dah kita tak bayar, tak boleh kata dia juga. Sebulan 2 okey. Kalau tidak pun bil tak bayar. Bil elektrik kena potong. Kamu belajar ni lampu neon cantik je, tapi dia belajar dalam gelap, guna pelita saja. Kenapa? Kerana tak boleh bayar bil elektrik. Kita siap Astro ada kat rumah, dia TV pun tak ada. Air kena potong. Ini kengkangan, kesusahan orang miskin. Sampai Nabi kata kadal fakru an yakuna kufran. Kada ni hampir-hampir al-fakru, kepapaan, kefakiran, kemiskinan. Benda sama tu. Kada ni bukan dekat Kelantan tu ada kada. Kada ni benda. Kada apa dia singkatan? Ada orang Kelantan kat sini. Singkatan daripada apa dia dah kadah. Nama kita tengok dekat sana kat jeli tu dia tulis kadah. Ke sedar lah, ke kadar lah. Singkatan daripada apa di kadah ya? Kalau Fekra ada Rizda kan. Ni nama-nama lah dik tu kadah. Siapa dia tak ingat dah. Kadah ni apa benda dah? Apa benda bang? Tak sporting juga abang-abang hak dewasa, budak-budak memang tak tahu. Ada singkatan dia. Kadar ni benda dah. Kesedar, kadar, macam-macam lah tu singkatan. Dia kadar ni perkataan Arab, bukan nama singkatan daripada suatu benda. Singkatan ni kalau kita panggil, kamu tahu tak perlu sebut panjang. Sebut PIBG tu, dia tak sebut Persatuan Ibu Bapa Guru. Sebut PIBG semua tahu lah. Sebut PAS semua orang tahu. Dia tak kata Parti Islam Malaysia. Sebut UMNO, dia tak sebut United Malay National Organisation. Panjang sangat, dia sebut UMNO. Ni jangan sensitif pula belajar budak pasal singkatan. Okey, PBB benda. PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kalau sebut panjang, sebut PBB. Indo dia kata PBB. Boleh? Kamu sebut mana-mana singkatan, kena ada pengetahuan umum sikit. Mana-mana singkatan yang kamu tahu selain daripada Ustaz sebut. Sebab kadar tadi kamu tak tahu, orang tua pun tak ingat. Ustaz nak minta bantuan tapi semua bela je. Okey. Dah. Apa-apa saja, tapi jangan sebut Ustaz dah sebut. SMK bagus. SMK benda. SMK benda. Okey bagus. Kalau SK Sekolah Kebangsaan. Kalau SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Smakul tu. Okey tak apalah tu, pandailah tu. Okey, kada ni bukan singkatan daripada satu nama itu, iaitulah kada hampir-hampir, nyaris-nyaris, dekat-dekat. Dekat, ya hampir-hampir nyaris-nyaris apa dia? Fakru. Fakir-fakir lah. Hampir-hampir, nyaris-nyaris, kepapaan, kepakiran, kemiskinan, ayakuna kufran, menjadikan kamu kufur. Ada kufur dua ya, saudara. Pertama dia panggil kufur nikmat. Ada. Yang kedua lagi kufur akidah. Kufur hakikat. Atau dia panggil kufur syariat. Yang ni jatuh murtad, lalu dia panggil kafir. Orang ni kufur akidah. Okey, dia sudah akidah, dia kufur, orang tu dia panggil kafir. Kita tak sampai lah kufur akidah. Kepercayaan kita kekal percaya pada rukun iman dah, tapi mungkin kita masuk kufur nikmat. Allah bagi kaya, kita kufur dengan kekayaan. Zakat pun tak keluar, culas zakat. Kufur nikmat sampai bukan sekadar dia tak keluar zakat, sementara dia tak infak, derma, tabarruk dan juga sedekah. Tak ada istilah sumbangan ni, tak ada. Orang ni kufur nikmat yang dia bagi. Bukan nikmat kaya saja. Allah bagi nikmat kesihatan, kedamaian, ketenangan, naik pangkat. Kufur, naik pangkat makin bongkak ego. Kufur iaitulah pada nikmat Allah bagi dia makin tinggi, makin tinggi. Ini golongan yang tidak diredai. So jangan begitu. Sepatutnya Allah bagi nikmat, apa dia ayat adik kamu hafal? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Senang mengajar budak-budak hafiz. Kita baca terus dia ingat. La in syakartum, jika kamu bersyukur. Sambung ayat Aiman. Apa maksud dia? Nescaya aku akan tambah nikmat kepada kamu. So
Allah suruh kita bersyukur apabila dapat nikmat. Bukan Allah bagi nikmat kamu kufur. Kenapa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kamu terjemahkan. Jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku syadid, pedih. Tak apalah, kamu kena menjurus ke arah itu. Banyak komentar sekarang ini budak-budak hufaz, dia hanya hafaz saja, dia tak tahu makna. So kita kena upgrade ataupun ada apa dia panggil improvement sikit. Mana-mana tahfiz dia tahu, memang tahu, dia hafal bacaan saja, tapi dari sudut penafsiran, dari sudut makna dia tak tahu. Jadi kita kena angkat jilul Quran. Tahu jilul Quranul Farid, generasi Quran yang unik macam kamu. Jadi siapa yang nak angkat kalau tidak ustaz? Tapi kita pun upgrade sikit kita punya bacaan di samping penghayatan serta amalan. Karena memang betul majoriti kebanyakan dipanggil aglabuhum. Aglab ni ghalib mereka, most of them. Kebanyakan mereka hafiz ni memang betul. Sebab dia fokus nak apa-apa. Satu kredit untuk dia. Ya, sebab itu dia jadi imam. Tapi tak cukup dengan kita hafal. Kena tadabbur, kena faham. Ulang balik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat pada kamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa la in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Okey, bagus. Paling tidak begitu. Apabila kamu baca, kamu faham, adalah nilai, dia panggil added value. Apa added value? Nilai tambah. Dia panggil nasi tambah. Kalau kita makan nasi tak cukup, kita tambah. Kalau makan lempeng tambah. Nasi tambah. Kamu panggil apa dia? Top up. Kalau kamu tak ada nasi tambah, lempeng tambah, aku buat lempang tambah. Tahu, lempang sikit baru tambah ilmu. Malah kena penapa juga. Tapi ustaz tak bagi pelempang. Lempeng lain, kena lempang lain. Engkau nak lempeng, kau nak lempang. Kalau nak lempeng, tangguh. Kalau tidak, aku lempang. Sebab kamu baca lambat, hafal lambat. Tapi bukan cara sini. Kalau cara kat Pakistan, dekat sana, dekat-dekat dengan cara agresif, termasuk di Afrika, rotang kan. Cara dia untuk hafal. Sekali hafal, lembut-lembut tak main. Jadi cara pelbagai. Yang penting kamu hafal. So, tadi apa dia adik? Kufur. Habis Kufur ada dua. Kufur hakikat atau dipanggil kufur akidah. Hak boleh jadi kafir. Daripada kafar atau jadi kufur, kita kata kafir. Dan kita ni tak sampai jadi kafir. Tapi banyak kitanya kufur nikmat Allah bagi. Wala in syakartum inna azabi lasyadid. Jadi kufur dengan Allah bagi nikmat sampai usahkan dia tak derma, tak infak, bahkan tak keluar pun zakat. Wal iyaz-billah. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kepapaan, kemiskinan menjadikan kamu kufur. Bukan kufur dari sudut akidah, bahkan kadang-kadang dari sudut penghayatan dan juga dari sudut amalan dia, perkataan dia. Ni hak miskin pula. Ni hak kaya tadi. Hak miskin. Hampir-hampir orang miskin ni jadi sebab kemiskinan dia menjadikan dia kufur. Contoh dia abang. Dia bercakap boleh jadi kufur bahkan dari sudut akidah. Apabila orang nasihat, suami kena nasihat, tok imam kena nasihat, ustaz kena nasihat, dia ni banyak bebanan tau. Banyak masalah yang kita pun tak tahu masalah dia. Sebab itu kita nak nasihat pada orang kena ada connection, kena ada hubungan. Kita nak nasihat pengetua, guru, kawan-kawan, biar kena ada hubungan. Kalau kita tidak ada hubungan erat dengan dia, walaupun nasihat kita betul, dia tak boleh terima. Itu memang fitrah. Memang fitrah manusia. Memang dia tahu. Kita pun tahu. Tapi yang bagi tahu tu kita tak kenal batang hidung. Tak pernah jumpa dekat dengan pasar malam ke, jumpa dekat dengan stesen bak, dia nasihat kita macam dengan kita ini bodoh sangat. Ataupun nasihat yang dia bagi tu, intonasinya, maksudnya ada intonasi, caranya penyampaian menyebabkan mungkin boleh bergaduh. Dia tanya balik, hang siapa? Kalau orang Kedah, hang siapa nak nasihat aku? Sebab
Sebab kita tak ada hubungan. Jadi kena bina rangkaian dulu baru bagi nasihat. Dia panggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini pun ayat Quran. Siapa boleh terjemahkan ayat ini? Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhan kamu. Ni kita nak ajak orang ni ke arah Islam ni, ke arah agama ni bil hikmah, dengan cara hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, memberi peringatan, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah ni boleh berdebat, boleh kita buat perdebatan, tapi dengan cara yang ahsan. Tak boleh tepuk-tepuk meja. So what? Ini luar daripada adab. Dia tepuk meja ni. Tengok dalam parlimen tu. Ya Allah. Mujadalah hak pihak pembakang dan juga pihak pemerintah. Langsung. Bukan semualah. Tapi cuba tuan tengok orang ada ilmu. Adakah watak tok guru macam tu? Dok, ni duduk melaung, ya Allah, macam kat zoo negara. Maaflah kalau sebut lokasi, takut tuan-tuan pun orang duduk tangak juga. Orang duduk kampar juga. Kan? Orang duduk lutung juga. Macam ni contoh. Ya Allah. Faham sikit-sikit Jangan sensitif pula tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau sebut sangat, jelutung. Ya Allah. Kita rasa ni mentaliti ni. Sebab apa dia? Sebab ada mujadalah, murabahah, yang dia panggil, maaf, bukan murabahah bab muamalah. Dia panggil mujadalah, munaqashah, mubahalah. Tuan-tuan nak berdebat dengan bahasa ataupun dia panggil berhujah, banyak kan? Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Sampai baling kursi ni bukan cara Islam. Sampai tepuk meja, kemudian keluar perkataan-perkataan yang mencarut ni, jatuh mentaliti dalam sebuah parlimen dan perlembagaan yang berdaulat. Adik kena ajar sikit. Ada 3 cara. Kita nak tegur cara hikmah, cara bijaksana lah. Macam Hasan dan Husin tegur seorang tua yang salah dalam bab wuduk. Semua tahu kisah ini kan? Patutnya dia boleh tegur aja. Kenapalah pakcik dah tua bangka macam ni, ambil wuduk pun tak pandai. Saya pun tak pandai, bodoh punya pakcik. Kalau cakap macam tu memang kena tadi. Lempeng tambah ke nasi tambah ke kena lempang. Lempang lah. Walaupun dia kata tu betul. Tapi dia tak tegur begitu. Hikmah kan? Dia tegur dia. San, Hasan ambil wuduk tak betul di bahagian lengan ni. Tengok abang ambil. Dia pun abang dia ambil. Hasan ke Husin tunjuk cara dua. Pakcik pun teliti. Baru dia perasan. Rupanya aku tak betul juga. Jadi teguran cara bijaksana. Kalau tidak pun cara memberi nasihat. Ni nasihat lah ni. Cara nasihat. Kalau tidak, berwajadilhum billati ahsan, bermujadalah, berbincang, berdiscussion, berpidato, ataupun dia panggil berdebat, tapi masih ahsan, cara yang baik. Itu pun ayat Quran. Cerita kita sampai mana ni? Sampai keluar kaedah bermubahalah ataupun mujadalah tadi. Sebenarnya kita cerita tentang, tengok je muka ustaz yang macu. Memang ustaz macu pun. Kita cerita pasal kufur sayang. Kufur nikmat, kufur hakikat, kufur akidah dah habis kan? Kita kupas tentang hampir-hampir menjadikan orang itu kufur. Ustaz baca hadis kadal fakru an yakuna kufran. Lalu ustaz sebut orang boleh jadi kufur tadi dari sudut perkataan. Sampai kata carut-mencarut ni kufur ni. Kan? Sebab dia kata tu boleh bawa kepada perkara kufur. Lalu Ustaz sebutlah contoh-contoh tadi. Harap kamu faham dan muslimin faham ya. Jangan sampai kita bercakap boleh jadi kufur. Bak akidah, bak iman, jangan kamu buat just kidding. Tahu just kidding? Buat prank. Buat lawak. Buat jenaka. Jangan bak akidah. Kadang-kadang kita tengok tak patut kamu buat. Kalau saya jadi Tuhan, saya pun tak bagi nikmat pada kamu. Cakap apa ni? Kadang-kadang dia cakap tu sebab nak bermujadalah. Dia lupa yang dia cakap itu. Kalau Tuhan ni apa benda kamu cakap ni? Kamu peguam, bukan tak peguam, tak boleh cakap begitu. Bak akidah, bak iman. Kena jaga. Jadi boleh jadi kufur. So kembali kepada hadis kita tadi. Kadang-kadang kerana dia terdesak. Kita tak tahu masalah dia. Ni, dia ada kiri, kanan, depan, belakang. Kita pergi nasihat dia. Padahal kita tak tahu punca. Sebab itu doktor apabila dia nak bagi ubat, dia tahu penyakit. Doktor,
Dia pergi check dulu. Sakit apa benda ni? Baru dia bagi ubat. So kita bersama. Kita nak bagi nasihat. Kan tadi jumpa stesen bas. Ustaz cakap kan? Ustaz sedang cerita tadi isu. Jumpa di pasar malam. Awak tak kenal saya. 50 tahun saya dia tak pernah kena batang hidung dia. Tiba-tiba dia nasihat. Lalu boleh jadi bergaduh dan seumpamanya. Sebab itu waktu nak tegur, kena ada hubungan. Bahkan kalau dia pengetua sekalipun, habis hubungan dia, kita ni tak ada jawatan apa. Tapi sebab ada connection hubungan yang baik, dia hormat kita, dia dengar nasihat kita. So kena bina dulu, iaitulah antara hubungan yang baik. Tambah-tambah intonasi, cara dan juga penyampaian. Dia panggil dalam kaedah abang, apa dia? Kita bercakap betul pada tempat yang betul, masa yang betul, dengan laras bahasa yang betul. Dia kata likulli makanin maqalun wa likulli zamanin rijalun. Likulli makanin, bagi setiap tempat, lokasi. Maqalun, ada maqalah-maqalah yang tertentu, bahasa yang sesuai di tempat ini. Kalau tak faham juga, ni bagi orang dewasa. Walaupun dia minta benda itu betul, tapi masa tak sesuai, dia tak dapat. Kenapa? Tok lelaki balik panah-panah, jadi driver lori. Kunyolah penat, balik-balik nampak bini tadi, terus bagi tahu masalah. Abang, api kena potong, air kena potong, dia mari tadi, nah mana duit, nak pergi bayar bil api. Ayuh tadi, tok lelaki tadi, diminta terus. Nak berapa ya? 500 nak bayar. Memang dia cakap tu betul kan? Sebab nak pergi bayar bil, tapi tempat tak betul. Dia bukan dapat RM500, dapat 5 kat pipi ni. Faham? Kena penampar je lah. Sebab tempat tak sesuai. Sebab itu sesuaikan dulu. Abang dah makan. I ada masak asam pedas Melaka yang abang suka. Favorite. Abang dia pun makan kenyang. Oh sedapnya you masak. Kemudian kalau malam layan dia dulu. Abang tambah hari Khamis malam Jumaat Aziz. Ayah. Sampai puas macam malam pengantin. Lepas tu baru dia cerita. Ini cerita siapa ni? Cerita Ummu Sulaim. Ummu Sulaim apabila Abu Talhah balik, dia ada masalah ni. Masalah antaranya dia diuji oleh Allah. Dik, kalau azan dik bagi laluan ustaz nak sambung sikit. Tak azan lagi kan? 39 ke 40. Ummu Salamah tadi dia tak terus bagi tahu. Abu Talhah balik, dia bagi tahu macam ustaz cerita tadi, tapi itu adalah cerita sahabat. Dia layan suami dia sampai puas, babi makan sampai kenyang, baru dia bagi tahu. Dan dia bagi tahu pada suami pun dengan laras bahasa yang betul. Dia kata, abang, kalau ada orang bagi pinjam pada abang suatu benda, dia guna bahasa tadi. Macam kita nak balik Kelantan, orang bagi pinjam kereta, kita tak ada kereta, tak perlu bayar. Kalau bayar, sewa 150, 3 hari 360. Tu ada kata tak payahlah sewa, cuma isi minyak je lah. Allah suka macam kita, sebab kereta tadi orang bagi pinjam. Balik selesai urusan kita, mari balik kat Gombak. Tuan dia pun kata, mana kunci kereta saya nak. Seolah-olah dia rasa macam tu lah. Tapi cerita dalam hadis tu bukan begitu. Tapi ada orang bagi barang pada abang, tiba saatnya tuan dia minta balik barang tadi. Kalau pinjam cangkul, kita nak tanam satu perdu ataupun pudu ataupun satu cangkul atau satu cok tu, berserah. Kalau nak pergi beli kat hardware, 37 riyal cangkul. Tapi kerja kita sikit, pinjam yang jiran sebelah. Kemudian kita pun tanamlah serai yang kita nak tanam. Tuan dia pun kata, ustaz, mana cangkul pinjam semalam? Kita akan pulang balik. Itu tamsil, perumpamaan. Kalau ada orang bagi barang pada kamu, wahai Abu Talhah, tiba masanya dia minta balik barang yang telah kamu pinjam. Kamu bagi balik ke tidak barang yang dia telah dipinjam? Dia pun jawab, nescaya saya akan bagi balik. Bahkan saya bersyukur kerana dia bagi pinjam. Mesti saya bagi, bukan hak saya, hak dia. Baru dia bagi tahu, sesungguhnya Allah telah bagi pinjam kepada kita, anak kita, dan telah Allah ambil balik. Guna bahasa tadi. Bukan abang anak mampu dah. Oh tu kawan baru balik. Kenapa lah. Bahasa tu kan. Lalu dia agak marah. Dan buah dapur ada tadi, jimak tadi, makan kenyang dah. Tapi dia nak absahnya betul atau tidak. Suami ni nak pergi tanya Nabi besoknya. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia tanya, Nabi pun tersenyum. Nabi kata, asabat, betul tindakan isteri kamu. Ni contohlah. Kata tempat yang sesuai dengan laras bahasa yang sesuai, masa yang sesuai. Nabi senyum, Nabi kata betul. Nabi berdoa, barakallah lailatakuma, moga Allah memberkati malam kamu berdua semalam.
Sebab anak meninggal 9 bulan 10 hari ataupun setahun akan datang, Allah ganti balik. Hak Allah ambil pinjam tadi, berkat doa Nabi, barakallah lailatakuma, moga Allah memberkati malam kamu tadi. Kamu bersama dengan isteri kamu ya semalam. Dia senyum aja. Nabi pun doa tadi, dan setahun akan datang dia ganti, iaitulah dapat anak. Nabi pula letak nama anak nama Abdullah. Dan Abdullah orang yang fasih baca Quran dan terkenal dengan ilmunya. Ini semua Ustaz rangkulkan dalam psikologi, di dalam PR. Kalau PR komunikasi, cara kita bercakap tadi. Walaupun betul, tapi kena tempat, timing betul. Bagi laluan sebentar untuk azan, lepas tu anak-anak sikit masa kecerdasan untuk meraihkan yang adik baca tadi, solusi bagaimana masalah kemiskinan ni boleh diatasi dengan cara Islam. Silakan muazzin. Allahu Akbar. Azan dah. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maqam mahmudan allazi wa antahinnaka la takhaf. Anda mohon masa kecederaan, masa tambahan, dipanggil extra time. Masa lebih ini untuk kita habiskan apa yang dibaca oleh adik tadi, solusi cara Islam. Dan kalau nak dihurai panjang, banyak lagi lah ceritanya. Cerita kita sampai mana? Dek, sampai mana? Tak boleh jawab, Ustaz jentik. Sampai mana? Keluar dia kufur. Ni hak depan, duduk depan. Sampai mana dek? Sebut kamu ni pun satu hal juga. Ustaz guna laras bahasa tinggi sangat, kamu bela tak faham. Orang tua faham? Nak turun sikit. Ustaz cerita ni faham tak? Faham. Ujung-ujung sekali Ustaz ada cerita panjang lebar itu berkaitan dengan kufur. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kepapaan, kemiskinan menjadikan kita kufur. Dan kufur tu Ustaz cabangkan sikit panjang sampai yang terakhir sekali, sampai perbuatan dia boleh jadi kufur. Perkataan dia boleh jadi kufur. Lalu Ustaz sebut kena jaga. Kita duduk sidang parlimen ke kat mana, jangan sampai kamu tak tahu batas, kamu tu orang Islam. Cakap biar ada limitasi dia. Kalau tidak boleh jadi kufur. Dia cerita itu yang
kita nak ambil pengajaran yang ada. Kadang-kadang kerana masalah, kita tahu masalah dia tahu. Jadi kita kena tahu masalah, barulah doktor bagi ubat. Kalau datang ke hospital terus bagi ubat, salah ubat, jadi kronik lagi penyakit. Sakit gigi, kau sakit perut, kau sakit jantung, kau sakit kaki, kau sakit kulit. Di punca masalah baru ada solusinya. Itu gambaran kita kena tahu masalah dia. Memang betul kita nak tegur dia. Tapi saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Lalu dijawab macam tadi, hang siapa? Sebab dia tegur tadi kita tak kenal dia. Tapi kalau abang kenal, ustaz tegur dia, dia tidak melenting. Sebab dia kenal ustaz. Ataupun dia tegur ustaz, ustaz tak melenting. Kenapa? Dia kawan ustaz. Kena bina hubungan. Lalu ustaz sebut sedikit tentang kemahiran komunikasi. Cara kita bercakap, PR ini penting. Sampai dia disukai. Kenapa? Kerana PR dia baik. Dia tidak disukai walaupun duduk selama. Kenapa? PR dia teruk. PR ni mulut dia cakap longkang. Mulut longkang, mulut puaka, mulut busuk, mulut murai. Orang tak suka. Kenapa? Dia pandai cakap. Padahal benda sama. Tapi kerana intonasi dan seumpama. Lalu saya sebut tadi, tengok tempat, tengok masa. Sampai kisah Ummu Sulaim dan juga Abu Talha tadi kan. Apabila dia cakap dengan cara yang betul, suami tak marah. Tapi kalau balik-balik terus dia begitu, anak kita telah meninggal. Dia duduk tengah penat. Tapi dia bagi kepuasan, bagi kekayangan, baru bagi masalah tadi, dah tenang, baru bagi tu masalah kepada suami, suami pun boleh terima. Dan kita hidup berkeluarga ni begitu. Jadi kita pun baca tadi, likulli makanin maqalun. Bagi setiap makan, tempat, lokasi, ada maqal, ada kata-kata yang sesuai. Tengok situasi, meraihkan. Ceritanya tadi apa dia? Cerita kita nak sihat pada orang. Kita tak tahu masalah dia. Dia dengan masalah bilnya tadi, dengan apinya, dengan senggol rumahnya, anak dia tangkap polisnya, yang pengetua panggil, anak dia pula curi barang dekat kantinnya, berkecamuk dia. Dia tidak punya suami, ataupun dia mungkin janda. Jadi boleh menyebabkan dia boleh jadi kufur. Contoh Ustaz sebut. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kepapaan kemiskinan, tuntutan yang mendesak termasuk masalah ekonomi tadi menjadikan dia kufur. Mungkin dia boleh jadi GRO. Kufur lah tu. Tapi kita tak tahu masalah dia. Tapi jangan pula kita sokong dia. Sebab ada seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri hari itu, dia kata boleh. Itu tak nak sebut lah. Boleh jadi GRO kerana darurat. Itu pun satu hal juga. Liberal punya pasal jadi mempermudahkan. Jangan. Sampai Nabi kata kalau boleh kamu makan umbuk-umbuk kayu, rantai-rantai kayu, banyak lagi cara halal. Bukan jadi GRO. Cara haram. Bahkan kita jadi cleaner boleh, menyapu sampah boleh. Tapi kalau kita dah letak begitu, akhir sekali memberi ruang kepada dia buat maksiat. Duk pegang jatan orang, duk layan orang. Banyak lagi kerja yang halal. Janganlah kita buat fatwa begitu walaupun kita ada doktorah. Ini zaman dululah. Tak nak cerita tapi abang cakap tu tak faham. Waktu forum perdana tu abang pun tengok dia, Allah melilih air liu. Kenapa? Comel sotik lalak sini. Forum perdana lah. Jadi anak bukan doktor, tapi nak bagi tahunya kerana kita berkata begitu boleh jadi GRO. Kenapa? Kerana nak bayar rumah sewa, darurat. Darurat ni dalam masalah makanan. Darurat boleh makan. Itu pun ada syarat bang. Kamu tersesat dalam hutan, kemudian tak ada dah. Memang ada kerbau pendek. Kau tahu kerbau pendek? Tapi syarat kau kena cari chicken, cari pelanduk, cari rusuk. Kalau tak ada, maka darurat ketika itu boleh. Itu pun syarat lagi. Tapi kalau ada ayam, ada babi, kau makan babi, haram. Tapi tak ada makanan lain. Yang kedua, bukan babi dah ni. Kirdun. Kau tahu kirdun? Kirdun tak tahu. Bulan depan aku tanya pula. Banyak bahasa Arab tak tahu ni. Kirdun apa dia? Al-beruk. Kirdun ni kera. Kirdun. Okey, kirdun. Ingat, kirdun benda? Kera. Bahasa Arab. Karkadan? Al-karkadan. Al-badak as-sumbu. Ingat, karkadanun. Ataupun badak sumbu ni bahasa Arab dia panggil wahidul qarni. Satu tanduk. Sebab dua tanduk, kubah. Kalau istilah badak sumbu, dia panggil wahidul qarni. Satu tanduk, sumbu dia satu. Ataupun karkadanun. Karkadan benda? Badak. Ingat satu lagi, kirdun. Benda? Bagus. Dalam Quran pun sebut Allah bangkit dia seperti kera tu. Loncat-loncat. Ada kera, ada chicken. Kamu kena cari chicken. Tapi kalau ada chicken, kamu makan juga kera, haram lah. Jadi syaratnya,
tidak ada makanan lain kecuali ada kera. Yang kedua, makan sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Selamat nyawa kita saja. Kerana ketika itulah darurat. Menjaga nyawa lebih penting daripada menjaga hukum dalam bab pemakanan, tapi dengan prasyaratnya. Ketika itu kalau kita tak makan dia seminggu ni, tak makan mati. Dah kita cari makanan lain, tak ada. Tapi kalau ada makanan lain kamu makan kera juga, haram. Keadaan tu ada syarat yang ketat. Dah makan, syarat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan, sedap juga daging kera ni. Balik rumah wasuk kera, makan anak bini. Tak, untuk selamat nyawa saja. Jadi darurat dalam keadaan itu. Tapi kita taklah sampai kena makan kera. Macam-macam cara nak boleh duit. Macam-macam cara halal. Jadi waiter boleh, cleaner boleh, buruh kasar boleh, gerak boleh. Kenapa pilihan itu? Kedak dia mempermudah-mudahkan hukum, akhir sekali dosa lah. Jadi kena jaga sikit batasnya. Kembali kepada cerita tadi. Cerita apa dia? Kufur. Hampir-hampir kerana tuntut tayar mendesak boleh jadi kufur. Bahkan dari sudut percakapan dia cakap, apabila orang nasihat, biarlah dia sorang aja masuk syurga, hamba masuk neraka pun tak apalah. Kufur tu. Biar demo masuk syurga, dia kata pada tok lelaki dia, biar hamba masuk neraka pun tak apa. Asal hamba kenyang, asal hamba boleh duit. Ni bukan orang cakap macam tu kan. Percakapan tadi boleh jadi kufur. Perbuatan boleh jadi kufur kerana terdesak sangat sampai dia boleh jadi pelacur. Sampai dia boleh jual body. Sampai dia boleh buat benda yang terlarang. Jual dadah pun tak apa kerana terdesak dengan kepapaan kemiskinan. Bulan depan kita akan tengok apa solusi yang adik baca separuh tadi, dek. Adik baca tadi separuh, Ustaz tak sempat hurai pun. Islam dengan cara apa dia disebut tadi? Baca separuh. Islam tadi, siapa yang baca Islam tadi? Yang baca habis adik? Bulan depan Ustaz hurai. Baca bagi mantap sikit supaya ayah kat sana pun boleh dengar. Siapa boleh baca padu sikit? Nah ni, dek baca bagi padu sikit. Sebab ayah-ayah tak ada kitab. Kuat sikit. Islam dengan pensyariatannya yang adil telah meletakkan asas-asas yang terjamin untuk memerangi kemiskinan. Serta telah menentukan hak kehidupan yang mulia bagi setiap insan. Islam juga telah meletakkan dalam pensyariatannya undang-undang yang bakal menjamin bagi setiap individu dengan batasan yang sederhana. Dari tempat tinggal, makan, minum dan pakaian. Dia juga telah menggariskan bagi masyarakat muslimin dasar-dasar amali untuk membasmi kemiskinan hingga ke akar umbinya. Umpamanya menjamin kerja bagi tiap-tiap warga negara serta memberikan bulanan dari Baitul Mal. Untuk setiap orang yang tidak berdaya bekerja. Islam juga menetapkan undang-undang social welfare bagi setiap ayah yang mempunyai keluarga yang besar dan anak-anak yang banyak. Dia juga melindungi anak-anak yatim, janda-janda dan orang-orang tua dengan cara yang dapat memelihara kehormatan kemanusiaan mereka serta merealisasikan bagi mereka kehidupan yang utama, dan seterusnya kepada lain-lain cara dan undang-undang yang andai kata dapat dilaksanakan peringkat demi peringkat, saya akan terhapus dalam masyarakat Islam itu nanti semua gejala-gejala penjenayahan, pelarian dan keterlantaran, dan akan terbasmi hingga ke akar umbinya semua sebab-sebab kemiskinan, kepicikan dan ketidakupayaan. Okey. Kamu faham apa yang kamu baca? Bagus. Dia mengaku. Kita baca pun tak faham. Hak dengar lagi tak faham. Okey, tak ada kitab lagi tak faham. Okey, Ustaz akan fahamkan anda. Tuan-tuan, kita punya buku macam ni je. Okey, tak ada ayat, tak ada hadis, tugas penceramah memberi pencerahan apa yang dimaksudkan. Solusinya Ustaz bagi tahu kemudian. Ni punca kemiskinan, faktor sebab. Kemudian apa solusinya? Kita ni sedang berbicara punca dan jalan penyelesaian. Doktor pun sama. Kamu sakit kepala saja, Panadol cukup. Dia bagi solusinya. Kamu perlu masuk hospital, kena buat operation. Kamu kena duduk IJN,
penyelesaian. Kalau kita bentangkan saja permasalahan tanpa solusi Islam, maka pendidikan anak-anak ini tidak ada solusi. So, setiap poin ini ada. Dan kita sedang baca tadi solusi Islam. Yang kamu perlu faham, ada dua tadi dia sebut. Bagaimana Islam membasmi kemiskinan secara tak langsung. Melalui zakat, melalui infak, melalui derma. Kan disebut yang kedua tadi, iaitulah melalui hubungan sosial. Bukan sekadar peluang pekerjaan ni. Pihak kerajaan mesti menyediakan peluang pekerjaan kepada penganggur-penganggur. Orang miskin. Siapa suruh jadi kerajaan? Dulu kan kamu pembangkang. Sekarang ada kerajaan, kerjalah. Nama pun kerja. Dan bukan lagak pembangkang lagi. Itu contoh. So, kerajaan mesti menyediakan peluang pekerjaan di mana Nabi menyelesaikan. Contoh, apabila ada orang Ansar tak ada pekerjaan, menganggur, bitalah. Maka ketika itu Nabi pun kata kepada sahabat-sahabat, kepada kamu semua ni, siapa yang nak beli, iaitulah satu cerik. Dan Nabi bukan bagi subsidi saja. Nabi tanya kepada orang yang miskin tadi, ada apa kat rumah? Dia kata ada cerik lama. Lepas tu ada satu hamparan. Dia kata bawa kat sini. Dia pun bawa lah satu tikar lama kalau kita muda bahas. Satu cerik. Kemudian Nabi buka open tender. Nabi kata siapa yang nak beli cerik ini dengan harga yang tertentu, sahabat beli, berwakar. Siapa yang nak beli hamparannya, harga 1 dinar. Dapat 2 dinar. Lepas 2 dinar tu, Nabi kata ambil 1 dinar ni, bagi kepada kamu, beli beras, beli kompon, beli gandum, bagi makan anak isteri. 1 dinar lagi, kamu pergi beli kapok. Bukan Nabi nak kapok kepala dia. Dia beli kapok sungguh. Jenis pemalas sungguh dia. Dia bawa kapok sekapok-kapoknya. Nabi menyelesaikan masalah pengangguran, Nabi pula buat ulu kapok. Buat batang kayu tu Nabi masuk, kemudian Nabi bagi kapok dia. Engkau pergi ke hutan jungle belantara sana, kamu jangan jumpa dengan aku lepas daripada 15 hari. Maksud Nabi suruh usaha tu. Daripada 1 dinar usaha tadi, 1 dinar untuk makan minum dan isteri, 1 dinar ni Nabi bagi syarat. Kenapa? Nabi beri pancing, kalau bagi ikan habis. Bagi pancing, dia pergi ngai, boleh dapat pendapatan ikan yang banyak. Umpamanya begitulah. Bagi peluang pekerjaan. Dan lepas 15 hari, dia bawa bukan 1 dinar. Dia bawa 15 dinar, yang menyebabkan selesai masalah pengangguran. Itu contoh zaman Nabi. Nabi menyelesaikan masalah pengangguran umat. Itu tugas kerajaan. Bukan kita mencari kes-kes yang tak ada. Cukup. Aku qauli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.